Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan subtopik 2.2, trend persekitaran perniagaan. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 87. Apakah maksud trend perniagaan? Okey, trend perniagaan ialah arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan. Dan trend perniagaan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Okey, faktor yang pertama, faktor dalaman. Faktor kedua, faktor luaran. Okey, apakah faktor dalaman dan apakah faktor luaran? Kita tengok ya. Faktor dalaman ni maksudnya faktor yang boleh dikawal oleh organisasi. Ya, boleh dikawal oleh organisasi. Faktor dalaman juga dikenali sebagai faktor persekitaran tugas. Kalau kamu tengok buku teks ada tulis ya, faktor persekitaran tugas. Dan faktor dalaman ni terdiri daripada gaya pengurusan. Okey, gaya pengurusan sumber manusia, ya, pemasaran, pengeluaran, kewangan dan perakaunan, teknologi maklumat, penyelidikan dan pembangunan. Maksudnya yang faktor dalaman ni kita masih lagi boleh kontrol dia. Pihak pentadbiran masih lagi boleh kawal. Okay. Macam mana pula dengan faktor luaran? Faktor luaran ni ialah persekitaran umum yang berlaku di luar kawalan organisasi. Maksudnya dia ni ialah di luar. Kita tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal dia. Apakah faktor luaran? Ekonomi, politik dan perundangan, pelanggan, masyarakat, persaingan dan juga jaringan. Ya, jaringan perniagaan. Kita tengok ya. Arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan, maksudnya terdapat 3 trend perkembangan dalam sesuatu perniagaan. Ada 3 trend. Dalam muka surat 87 diterangkan tentang trend meningkat, trend menurun dan trend mendatar ataupun malar. 3 trend ni. Okay, faham kan? Apakah trend meningkat? Aktiviti dan operasi perniagaan yang semakin meningkat. Okey. Kita tengok ya. Apa maksud trend meningkat? Aktiviti dan operasi perniagaan semakin meningkat. Maksudnya kalau semakin meningkat tu, itu ialah trend meningkat. Ada perkataan meningkat tu melambangkan trend meningkat. Okey, trend meningkat ni, dia punya, kita nak tengok dia, apakah faktor yang boleh mempengaruhi dia. Dipengaruhi oleh faktor dalaman. Maksudnya benda yang baik ni, benda yang positif ada pada faktor dalaman. Maksudnya faktor dalaman ni pekerja dia motivasi tinggi. Okey, pekerja yang bermotivasi tinggi. Kreatif, berdisiplin, kemudian berkemahiran tinggi. Maksudnya bila ada pekerja yang okey macam ni, dia akan dapat meningkatkan daya pengeluaran. Dan itulah kesan menjadikan trend meningkat. Okay, yang kedua, kalau faktor dalamannya perniagaannya ni menawarkan, dia dapat menawarkan barang dan perkhidmatan, seterusnya dapat meningkatkan keuntungan. Sebab itulah dikatakan trend meningkat. Okay, apa lagi faktor dalaman? Pengurusan yang cekap. Maksudnya dia punya pentadbiran ataupun pengurusan yang cekap lah. Dia boleh meningkatkan lagi operasi perniagaan. Itu kita panggil faktor dalaman. Faktor luaran pula apa? Faktor luaran yang menyebabkan trend ni meningkat. Okay, pertama, ekonomi berkembang pesat. Sekarang ni kan ekonomi berkembang pesat, jadi dalam masa yang sama, dia boleh menjadikan trend meningkat. Tapi, bila keadaan macam sekarang ni, kita tengok adakah trend meningkat ataupun trend menurun. Dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang. Kita akan tengoklah nanti. Okey, yang kedua, faktor luaran, politik dan perundangan yang stabil. Kalau politik stabil, tiada kekacauan, jadi dia akan mempengaruhi juga sesebuah perniagaan. Ya, perundangan juga stabil. Dan yang ketiga, kewujudan persaingan dan jaringan perniagaan yang positif. Dia maksudnya ada persaingan. Ada juga orang yang buka perniagaan sama tapi persaingan tu positif lah. Ya. Okay, sekarang kita tengok trend yang kedua iaitu trend menurun. Trend menurun. Apa maksud dia? Aktiviti dan operasi perniagaan yang semakin menurun. Ada perkataan menurun tu dia dah menunjukkan trend menurun. Okay, apakah yang menjadikan penyebab ada trend menurun? Yang pertama, faktor dalaman dia.
Kalau trend menurun ni kamu kena ingatlah dia punya semuanya negatif. Kalau yang tadi positif, benda yang baik. Jadi dia boleh meningkatkan trend. Ni sekarang benda-benda yang negatif ni dia menyebabkan menurun trend tersebut. Pertama, faktor dalaman dari segi gaya pengurusan. Gaya pengurusan yang tidak sesuai. Kalau yang gaya pengurusan tak sesuai, contohnya macam ketua yang terlampau autokratik, terlampau tidak bertimbang rasa, tak ada budi bicara dengan pekerja, jadi dia menyebabkan faktor dalaman ni lah, gaya pengurusan yang kurang sesuai, sumber manusia yang kurang produktif, pekerja. Sumber manusia ni dia mewakili pekerja. Dia kurang produktif, dia tak kreatif, dia malas, tak ada motivasi, jadi kurang produktif. Yang ketiga, aktiviti pemasaran yang kurang berkesan. Dia tak pasarkan, dia tak iklankan barang tersebut, dia tak pasarkan, jadi kurang baiklah, jadi menyebabkan trend menurun. Yang keempat, pengeluaran yang tidak mencukupi. Dia buat keluar barang tapi sentiasa tak cukup. Bila pergi hantar kat sana tak cukup, ada serba-serbi tak cukup lah. Jadi menyebabkan orang tak mau order lah kat dia, trend menurun. Yang akhir sekali, tiada teknologi maklumat. Dia tak guna langsung kemudahan-kemudahan teknologi yang ada. Contoh, nak promote barang, nak jual barang-barang tu kita perlukan teknologi. Pada masa sekarang ni kan, tambah-tambah dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni. Jadi perlu teknologi sebab kita tak boleh nak buka kedai. Jadi mungkin melalui WhatsApp dan Telegram kita boleh promosikan barang-barang. Tapi kita tiada teknologi maklumat ni, jadi akan menyebabkan kesan kepada perniagaan kita lah. Itu menyebabkan trend menurun. Bagaimana pula dengan faktor luaran? Ekonomi lembab dan perlahan. Ini kita tak boleh kontrol dia, ekonomi lembab dan perlahan. Macam sekarang ni situasi pandemik COVID-19, jadi kurangnya aktiviti perniagaan. Kita tak boleh nak berniaga seperti biasa kan. Jadi dia sedikit sebanyak memberi kesan kepada sebuah perniagaan yang menyebabkan trend menurun. Kemudian politik dan perundangan tidak stabil. Mungkin ada kekacauan, kacau bilau, ada penggulingan kuasa ke ataupun inilah menyebabkan undang-undang dan politik tak stabil. Dia akan mempengaruhi trend. Kejadian bencana alam. Jadi bencana alam contohnya banjir, gempa bumi, malapetaka lain lah. Jadi di situ akan menyukarkan lagi proses untuk memperoleh bahan mentah. Jadi akan mempengaruhi trend. Dan akhir sekali, kewujudan persaingan dan jaringan perniagaan yang negatif. Tadi kalau trend meningkat, wujud juga persaingan dan jaringan perniagaan. Tapi jaringan perniagaan dia positif. Yang ni trend menurun, jaringan dia negatif. Ingatlah, kalau trend menurun, semua benda negatif. Semua benda negatif, jadi dia menyebabkan trend itu menurun. Sekarang kita tengok pula dengan trend yang ketiga, iaitu trend mendatar. Apakah trend mendatar? Trend mendatar ialah aktiviti dan operasi perniagaan menggambarkan konsisten ataupun malar. Dia sama saja, konsisten, malar je. Dia tak meningkat, dia tak menurun. Ini panggil mendatar. Apakah dia punya faktor dalaman yang mempengaruhi trend mendatar? Tiada perubahan ketara terhadap faktor dalaman. Sebab itulah trend dia sama je, konsisten je, tak naik, tak turun apa-apa. Ya. Kemudian faktor luaran dia pula sama juga, tiada perubahan ketara terhadap faktor luaran. Itulah menyebabkan punca berlaku trend mendatar. Sekarang kita tengok pula 2.2.4 muka surat 90. Apakah maksud pasaran? Pasaran ni maksud dia suatu keadaan berlakunya urus niaga. Urus niaga antara siapa? Penjual dan pembeli pada suatu tingkat harga dan masa yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Itu panggil pasaran. Bila berlakunya urus niaga. Seorang jual, seorang beli. Lepas tu dia dah setuju lah tingkat harga macam mana. Masa bila nak jual. Berapa harga yang telah disetujui. Maka itu kita namakan dia sebagai pasaran. Terdapat 3 jenis pasaran. 3 jenis pasaran. Pasaran yang pertama, pasaran untuk semua ataupun mass market. Mass market. Pasaran untuk semua. Apakah maksud pasaran untuk semua? Produk ditawarkan untuk semua pengguna. Maksudnya semua orang boleh guna dia. Contohnya sabun pencuci. Benda keperluan harian kita lah.
yang kita guna hari-hari. Tu pasaran untuk semua. Beras, keperluan-keperluan makanan tu semua panggil pasaran untuk semua, mass market. Okey, seterusnya pasaran produk. Pasaran produk. Apakah pasaran produk? Ini berkaitan dengan penawaran dan permintaan semua jenis produk. Permintaan dan penawaran semua jenis produk. Contohnya, produk apa? Pelancongan dan juga makanan. Perumahan, sama. Itu panggil pasaran produk. Produk apa? Produk pelancongan. Produk apa? Produk makanan. Dia khususkanlah produk-produk tertentu. Okey, seterusnya pasaran yang ketiga, pasaran kewangan. Apakah pasaran kewangan? Ia berkaitan dengan jual beli saham dan security, pertukaran wang asing, pinjaman dan juga peleburan. Ini berkaitan dengan pasaran kewangan. 3 jenis pasaran. Okey, hari ini tugasan untuk kamu. Cikgu harap kamu dapat buat nota arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan. 3 trend tadi. Itu saya ringkas dia, trend mendata, trend meningkat dan juga trend menurun. Kemudian 3 jenis pasaran. Walaupun kamu dah foto state nota, tapi cikgu nak kamu tulis balik yang ni. Berdasarkan slide yang cikgu bagi. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.